Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terutamanya para sahabat-sahabat dan jemaah yang ada mengikuti grup Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam siri bicara kita dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Jadi apa yang kita baca selama ni ialah kita nak tahu apa itu sunnah Nabi. Sunnah ni kehidupan Nabi lah. Apa yang Nabi buat insya-Allah mendatangkan pahala kepada kita. Dan sepatutnya kita sangat mencintainya. Kerana dia adalah ibadah dan dia adalah contoh teladan. Dia adalah sunnah. Berbanding kita nak buat benda yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat dalam keadaan saja-saja buat, maknanya dia kira jadi benda yang biasa, harus. Tapi kalau dibuat benda yang Nabi tidak buat dan dianggap itu adalah jalan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak diajarkan oleh Nabi, ataupun dalam bahasa yang lain mereka kata benda baik, apa salahnya kita buat, lalu dianggap benda itu jalan yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut sebagai bid'ah. Jadi kita dalam agama ni mesti mencintai sunnah dan mesti menghindari bid'ah, sebagaimana perkara ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab bila Nabi kempen sunnah dia, Nabi tak bagi orang ikut jalan lain daripada dia. Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalau boleh elakkanlah, jauhkan diri daripada perkara-perkara baru dalam agama. Kerana yang baru dalam agama ni dianggap sebagai rekaan atau bid'ah lah, benda rekaan. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak mencintai sunnah bukan sekadar motivasi, tapi dia mesti dizahirkan dalam tindakan. Apa sunnah yang kita nak buat, bukan sekadar tagline I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar mendakwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mesti diterjemahkan dalam tindakan. Itu banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu. Dan menjadikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan bagi kita, dalam makannya, dalam tidurnya, dalam salatnya, apatah lagi dalam perkara yang lebih besar daripada tu, soal akidah, tauhid, keimanan, soal beriman kepada hari akhirat dan seumpama dengannya. Tapi seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kita. Baik, hari ini kita nak sambung lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, terkhusus dalam bab sunnah-sunnah dalam berpakaian dan berhias. Sunnah-sunnah dalam berpakaian dan berhias. Memulai dengan bahagian kanan ketika memakai sandal termasuk sunnah. Pakai selipar ke, pakai kasut ke, kita pakai belah kanan dulu. Itu termasuk sunnah. Tatkala seorang Muslim hendak memakai kedua sandalnya, disunnahkan untuknya memulai dengan bahagian kanan terlebih dahulu.
dan tatkala melepaskannya disunnahkan memulai dengan bahagian kiri terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, hendaklah dia memulai dengan yang kanan. Pakai kanan dulu, okey? Dan jika hendak melepaskannya, nak buka sandal tersebut, nak buka kasut atau selipar, ia mulainya dengan yang kiri. Maka kalau kita nak buka, buka yang kiri. Kalau nak pakai, pakai yang kanan dulu. Hendaknya bahagian kanan yang pertama kali dipakai dan bahagian kiri yang pertama kali dilepaskan. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu akan memakai sandal, hendaknya ia memulai dengan bahagian kanan. Jika ia hendak melepaskannya, ia memulai dengan bahagian yang kiri. Hendaknya dia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu berjalan menggunakan satu sandal. Hendaknya ia pakai kedua-duanya atau ia lepaskan kedua-duanya. Dalam lafaz yang lain, jika sandal seorang di antara kamu terputus, maka janganlah dia berjalan menggunakan bahagian sandal yang satunya sebelum dia memperbaikinya. Maka berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, bab pakai selipar ni saja ada 3 sunnah. Bab pakai selipar je atau pakai kasut ni ada 3 sunnah. Yang pertama, memulai dengan bahagian kanan waktu pakai dia. Nak pakai selipar, pakai kanan dulu. Nak pakai kasut, pakai kanan dulu. Kalau orang tanya ustaz, stokin sebahagian daripada sandal. Maknanya kita pakai dahulukan yang kanan. Yang kedua, memulai dengan bahagian kiri saat melepaskan sandal. Jadi tadi tu nak pakai, sunnah masuk kaki kanan dulu. Waktu nak buka kasut, kita buka belah kiri dulu. Itu sunnah. Ustaz, takkanlah benda tu pun nak kira. Isu dia sekarang, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sahabat menyatakan dia pandang. Ni dah jadi sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ni maknanya Nabi siap pesan lagi. Kenapa sampai begitu sekali? Nanti kita akan sebut. Sunnah yang ketiga, memakai sandal kedua-duanya atau melepaskan dua-duanya. Artinya tidak berjalan hanya menggunakan sebelah selipar. Kita kata satu sebelah, maknanya kita sebelah ada, selipar ada 2 belah. Tiba-tiba rosak sebelah. Nak pakai dah sebelah lagi, sunnahnya ialah kita tidak pakai selipar sebelah. Sebaliknya, kalau nak pakai, pakailah berpasang. Kalau tak nak pakai atau satu rosak, dua-dua jangan pakai. Okay. Bahkan terdapat larangan berjalan menggunakan satu sandal, sebagaimana dalam riwayat yang lain, hendaklah seseorang di antara kalian tidak berjalan menggunakan satu sandal. Okay, nombor 4. Jika ditanya apa hikmah dari larangan berjalan dengan satu sandal, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, dimakruhkan berjalan menggunakan satu sandal atau sepatu bukan kerana uzur. Manakala tidak ada keuzuran, kalau tanpa uzur, saja-saja nak pakai selipar tu, sebelah saja makruh. Hukumnya makruh. Dalilnya,
Okey, dalilnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama mengatakan bahawa sebabnya adalah kerana hal itu tidak pantas, tidak layak atau tidak sepatutnya, tempang dan tidak menunjukkan kewibawaan. Kerana kaki yang bersandal akan lebih tinggi dari kaki yang lain, sehingga berjalan menjadi sulit dan boleh jadi menyebabkan terjatuh. Paling-paling jalan tu nampak terdencok-dencok. Terdencok-dencok kau panggil. Tersengit sebelah. Sengit sebelah. Kalau jongkek, terjongkek kata bang. Bahasa kita apa? Kalau jalan sebelah kaki ni, jengkek-jengkek. Cahaya panggil jengkek-jengkek. Saya panggil dekcok. Terdekcok. Bahasa lah tu. Okay? Tapi nak sebutnya apa? Itu menjadi tidak menunjukkan wibawa. Agama ni siapa penampilan pun jaga. Okay? Ataupun boleh menjadi sebab tergelincir ke, jatuh ke. Tiga etika ini termasuk permasalahan yang disepakati tentang kesunnahannya. Sepakat tiga ni sunnahnya, tak wajib. Ni sunnah ni hukumnya. Ni dari sudut hukumnya sunnah, bukan termasuk wajib. Okay? Tak termasuk wajib, bukan wajib. Jika salah seorang satu sandalnya terputus atau rosak, maka hendaknya seorang melepaskan keduanya. Jangan berjalan menggunakan salah satunya sebelum dia memperbaikinya dan dia dapat menggunakannya kembali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nampak? Jadi hikmahnya agar tidak mendatangkan mudarat dan tidak merosakkan wibawa. Salah satu daripadanya. Ada juga hikmah lain yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan larangan berjalan menggunakan satu sandal, iaitu kerana syaitan berjalan dengan satu sandal. Syaitan berjalan pakai satu selipar. Jika hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilil Athar itu sahih, itu pun jika dia sahih. Sebabnya riwayat yang kata syaitan berjalan dengan satu sandal ni tidak sahih. Cuma mungkin, Imam Nawawi kata mungkin dia termasuk hikmah, iaitu tidak menyerupai syaitan. Kerana hadis jika sahih daripada riwayat At-Tahawi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan menggunakan satu selipar. Dan di antara perkara yang termasuk sunnah adalah salat menggunakan sandal. Pakai selipar dalam solat. Orang tanya, boleh ke Ustaz pakai selipar daripada solat dalam solat? Jawapannya boleh, bahkan termasuk perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita panggil dia sebagai sunnah. Macam mana? Hal ini berdasarkan hadis Sa'id bin Yazid. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat menggunakan kedua selipar? Yang ni pakai selipar tak dalam solat? Jawapan Anas bin Malik, iya. Mana kalau hukum solat pakai selipar boleh lah? Jawapan dia boleh, dengan syarat selipar tu bersih lah, suci lah. Dengan kasut Ustaz, kasut pun boleh lah, dengan syarat dia ni. Kalau askar pakai kasut askar, smile lah ke kasut dia. Dengan selipar. Wuduk tu kena ambil betul lah, jangan tak ambil wuduk pula pakai selipar tak basuh kaki. Wuduk tu basuh kaki, kemudian waktu nak sembahyang, contoh kita sembahyang kawasan berbatu, kaki kita ni kalau kita batu, kita pakai selipar lapik, Allahu Akbar, sembahyang dalam keadaan kaki kita pakai selipar, sah ataupun tidak? Jawapan dia sah. Okay? Dalam Sunan Abu Daud dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selisihilah Yahudi
sesungguhnya mereka tidak salat menggunakan sandal-sandal mereka dan sepatu-sepatu mereka. Okey. Jadi ada 3 hikmat. Pertama, tak nak hilang wibawa. Yang kedua, tak nak menyerupai syaitan. Dan yang ketiga, tidak nak menyerupai syaitan. Tidak nak menyerupai Yahudi. Satu, tak nak hilang wibawa. Yang kedua, tak nak menyerupai syaitan. Yang ketiga, tak nak menyerupai Yahudi. Kerana Yahudi ni, kata Nabi SAW, selisihilah Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak salat menggunakan sandal-sandal dan sepatu-sepatu mereka. Jadi ada 3 hikmat. Kita faham kenapa disyariatkan pakai kasut melalui kaki kanan, buka kasut melalui kaki kiri dulu. Baik. Cumanya tempat kita ni, orang tak biasa tu ustaz, nak buat macam mana ni kalau kita masuk masjid pakai seliparnya, marah ke demo lah. Tuan-tuan, masalahnya jangan masuklah dalam selipar. Dengan selipar dalam masjid ada kapek. Contoh yang macam ni. Contohnya kita datang masjid lambat kena sembahyang luar. Luar tu panas. Luar tu panas. Sembahyang pula kaki atas tar. Atas sejadah pun kadang-kadang terasa lagi panas. Kebetulan pula sejadah kita hak kecil tu, hak boleh sujud je letak muka kita. Siapa nak buat? Pakai selipar duduk luar tu. Allahu Akbar, pakai selipar. Sami Allahu liman hamidah. Masa sujud tu lapiklah dengan hak kecil tu. Bangun naik kaki pakai selipar. Kalau kasut pun boleh juga. Contoh kita pergi masjid kan, lambat, kena sembahyang kat luar, tak ada lapik, kaki panas ataupun kawasan berbatu, kita pun pakai dengan selipar kita sembahyang lah. Orang kata tak boleh ni. Kita kata kenapa tak boleh? Sebab Nabi SAW pernah melakukan demikian. Bahkan Nabi galak pun, Nabi kata selisihilah Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak salat dalam sandal-sandal dan sepatu-sepatu mereka. Mana ada galakan pula dengan Nabi buat macam tu. Cuma janganlah masuk dengan selipar sampai dalam masjid. Masjid kapek cantik dalam, mahal masuk dengan selipar pula. Nyom marah demo lah. Bahasa kita lah tu. Orang marah lah nanti. Namun satu hal yang harus diperhatikan bahawa sebuah sunnah jika praktiknya akan menimbulkan kerosakan, maka menghindari kerosakan ini lebih didahulukan. Jika sebahagian orang yang bersemangat untuk mengamalkan sunnah, mempraktikkan sunnah ini di masjid-masjid kita sekarang, mungkin akan timbul perselisihan dan pengingkaran dari sebahagian orang awam yang tidak mengetahui sunnah ini. Tiba-tiba tengok ada orang masuk masjid dengan selipar, nak pakai, masuk pula kawasan tak ada kapet. Jadi contoh kalau gini, kadang-kadang saya pergi, kita sembahyang dekat Masjidil Haram, bawah tu kan panas, tapi kapek luar ni, kalau batu marmar tu batu sejuk tak apa. Kalau luar tu, Allahu Akbar, panasnya kat luar. So kita ni boleh solat pakai selipar. Kadang-kadang tawaf saya, kawasan bukan tawaf dekat dengan bawah tu lah, tawaf dekat atas tu, tingkat 2 atau tingkat 3, saya pakai selipar. Walaupun orang kata nampak pelik ya, tapi sebenarnya benda tu dibolehkan. Apatah lagi dalam bab solat pun lagu tu boleh dibolehkan. Cuma kalau sampai satu keadaan tiba-tiba orang mengingkari, siapa bergaduh pula dekat masjid tu. Saya rasa kalau luar aku tak marah kot. Kalau dalam masjid memanglah orang marah. Dia kata masuk masjid nak pakai selipar. Pasal ustaz ajar solat sunat dengan selipar ni Nabi pernah buat, jadi nak buat juga. Kita kata janganlah buat masuk masjid cantik tu. Waktu ada keperluan kita pakailah. Waktu ada keperluan kita pakailah selipar waktu nak solat. Ataupun kita bermusafir dengan anak-anak kita sampai satu tempat nak kena solat, masuk waktu solat, tengok sejadah tak ada, adanya tanah lapang rumput, kita pun nak pakai dengan selipar tu, Allahu Akbar, semayang atau dengan kasut, Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah.
Baik, yang seperti ini akan berbeza-beza. Kalau orang tak tahu benda ni sunnah, mungkin dia beraduh. Apa ni semayang pakai selipar, apa semayang pakai kasut. Yang seperti ini akan berbeza-beza tergantung kepada orang dan masyarakatnya dalam hal mencegah kerosakan. Namun demikian, dengan demikian sunnah seperti ini tidak dipraktikkan dalam keadaan seperti itu. Hal ini kerana adanya potensi kerosakan yang berupa perselisihan yang akan merosak tujuan dari berjamaah itu sendiri. Jika selamat dari kerosakan yang akan timbul pun, ada hal lain yang harus diperhatikan, iaitu mengotori karpet masjid dengan kotoran-kotoran yang menempel pada sandal. Oleh dengan demikian, sunnah ini tidak dapat dipraktikkan kerana alasan tersebut. Kalau tiba-tiba selipar tu pula kotor, lagilah tak boleh. Selipar bersih tu pun kita tak masuk dalam masjid, ada kapet. Tiba-tiba selipar tu kotor, saya nak pakai juga sebab nak ambil sunnah yang atas selipar. Ya salam, janganlah begitu. Nak jaga kebersihan masjid pun termasuk sunnah. Okey. Dan dalam sunnah Nabawiyah terdapat banyak dalil-dalil yang menyuruh untuk menguruskan masjid, membersihkan dia, memungut kotoran darinya, tengok kutip sampah. Bahkan meludah dalam masjid pun adalah satu kesalahan. Nabi suruh ludah dekat kain serban ke apa, ada lebih ludah kat situ. Jangan ludah dekat masjid. Okey. Kalau tajik tu tanah, ludah kemudian kambuh. Itu dengan kaki. Rata-ratakan dengan kaki. Jadi nak meludah saja dalam masjid pun tak boleh. Maka bererti nak masuk mengotorkan masjid dengan abuk-abuk di selipar tu tak wajarlah. Okey. Serta perbuatan mengotori yang lainnya, semuanya termasuk perbuatan yang buruk. Penjelasan yang lalu hendaknya tidak difahami sebagai bentuk peremahan terhadap sunnah. Aku berlindung kepada Allah. Dia kata bukanlah makna kita tak nak galakkan amalkan sunnah. Akan tetapi apa yang aku goreskan dalam lembaran-lembaran ini semata untuk menjelaskan sunnah, mendorong kepadanya dan berpegang teguh dengannya. Seorang Muslim dapat mempraktikkan sunnah ini dalam banyak kesempatan. Seperti jika ia salat untuk bersenang-senang, dalam perjalanan atau di masjid tempat yang lain yang dimungkinkan untuk mempraktikkan sunnah ini. Kalau ada peluang, bolehlah buat sunnah ni. Kadang-kadang kita sembahyang sunat kat rumah. Boleh je sembahyang dalam keadaan pakai selipar ataupun kasut. Kalau kita nak buat lah, aku nak try buat Nabi, kita cubalah. Ataupun dalam saat dia keluar rumah untuk bersenang-senang dalam perjalanan, tengok-tengok ada masjid, dia pun masuk dengan keadaan dia bermusafir, dia pakai kasut dia pun salat 2 rakaat. Okey. Atau tempat-tempat lain yang dimungkinkan untuk mempraktikkan sunnah ni. Tak kira lah di rumah ke tempat lain, yang penting kita nak, kalau boleh nak amalkan sunnah. Biarlah sekali pun. Aku dengar Nabi pernah mayang dekat dengan pakai selipar, nak semayang pakai selipar. Jadi kita pun masa tu kebetulan musafir. Semayang pula berhenti tepi jalan. Hari ni kita semayang boleh pakai selipar lah, sebab satu sunnah. Ni orang sunnah ni dia memang begitu. Dia cinta kepada sunnah. Dia nak buat juga walaupun satu kali. Jadi kita mohon kepada Allah agar dia berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah dan wafat juga di atasnya. Menjauhkan kita dari bid'ah serta dari segala fitnah, baik yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya dia maha mendengar doa, maha berkuasa mengabulkannya. Dia maha penyayang dan maha pemberi. Kita memohon kepada Allah dari kebaikannya yang luas dan agung untuk kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Jadi ini sunnah bab solat dengan selipar dengan kasut. Okey. Tadi pakai kasut selipar dengan kanan dan sunnah. Buka dengan kaki kiri pun sunnah. Pakai nak kena pakai dua-dua, satu sunnah. Ataupun buka nak kena buka dua-dua baru sunnah. Itu baru bab sunnah. Kemudian disunnahkan juga pakai kasut sewaktu solat, atau dibolehkan solat dalam keadaan memakai selipar.
So kita berusahalah untuk mempraktikkan dia waktu yang kebetulan dan kita mampu, ya. Pergi tengah padang, nak main bola sebagai contoh. Aman dulu awal lah ni, lewat dah sikit, okey, bila awak sikit boleh solat isyak dulu. Solat pula di atas padang ataupun solat di tempat kursi dan sebagainya. Pakai dalam keadaan pakai kasut. Kalau dia solat duduk, ustaz, lagilah solat duduk. Pakai kasut pun tak apa, pakai. Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala mendengar doa kita, Maha Kuasa untuk mengabulkannya, Maha Penyayang dan Maha Pemberi. Kita memohon kepada Allah dari kebaikan-kebaikan yang luas dan agung untuk kami, untuk orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Baik, sunnah berpakaian yang seterusnya. Lepas mula daripada kaki kanan, pakaian pun kaki kanan, selipar pun kaki kanan. Disunnahkan pula mengenakan pakaian putih. Maksudnya menggunakan pakaian yang berwarna putih. Sebab tu orang Arab minat pakai putih. Kita ni kadang-kadang tempat kotor, tapi masalahnya dia kering lah, Kita ni perlu banyak kan. Cuma sunnah sunnah, tetap sunnah juga. Sebab Nabi SAW bersabda, kenakanlah pakaian yang putih dari pakaian-pakaian kalian. Sesungguhnya ia, yakni pakaian putih, adalah yang terbaik di antara kamu. Kafanilah dia pula dengan orang-orang yang wafat di antara kalian. Maknanya, pakailah pakaian putih dan kafan pun kain yang berwarna putih. Jadi ini sunnah ni, ini sunnah. Asal dari perintah dan larangan adalah berlaku untuk seluruh umat, baik lelaki ataupun wanita, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus untuk laki-laki atau khusus untuk wanita. Akan tetapi dapat juga dikatakan bahawa sunnah pakaian putih hanya untuk kaum lelaki sahaja dalam sebuah masyarakat yang kebiasaan para wanitanya tidak menggunakan pakaian warna putih, agar pakaian wanita itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Namun jika alasan itu tidak ada, maka pada asalnya dalil itu berlaku untuk semua. Pada wanita berlaku sunnah ini sebagaimana pada kaum lelaki, selama tidak menimbulkan hal-hal yang terlarang darinya. Jadi biasanya yang pakai putih ni lelaki lah, perempuan tak pakai. Dalam surat yang dalam sudut yang lain, pakaian wanita ni lebih gelap, lebih menutup aurat. Kalau dia cerah ni dia bayang, nampak bayang, ataupun nampak macam pakaian dalam dia tu kadang-kadang boleh tembus kain putih dia tu. Jadi sebaiknya kita pakai pakaian gelap bagi wanita ni untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Jadi hadis untuk pakaian putih ni untuk lelaki lah. Guru kami Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah berkata, pakaian ini mencakupi seluruh pakaian putih, baik itu gamis, sarung, gamis ni baju atas lah, sarung, celana, seluar, seluruhnya hendaknya berwarna putih. Ia lebih utama. Namun mengenakan warna yang lain yang khusus, yang lain juga tidak mengapa, dengan syarat hal itu bukan pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi boleh pakai. Orang lelaki nak pakai apa pun boleh. Lebih baik berwarna putih. Kalau nak pakai lain pun tak apa, tapi jangan pakai pakaian wanita aja. Orang lelaki ni pakai okey, jangan pakai pakaian wanita. Baik, sunnah yang ketiga kita nak ambil pada pagi ni. Okey. Sunnah yang ketiga iaitulah sunnah memakai minyak wangi. Sunnah memakai minyak wangi. Mengenakan parfum lah adalah sunnah. Dalam beberapa keadaan lebih ditekankan lagi. Dalam keadaan biasa pun pakailah minyak wangi. Kalau dalam keadaan lain ditambahkan lagi kesunnahan dia itu.
Di antara dalil yang menunjukkan kesunahan ni, kalau Allah Akbar ugi di kita ada spray ambil sikit, ada saya. Tepi tu ada minyak wangi. Ni benda kecil ya, kita pun rasa macam alah, biasa je. Orang nak bagi, kita pun tak nak kadang-kadang. Oh lah, tak apalah, biarlah. Sebenarnya ini adalah sunnah. Nabi SAW sangat suka kepada minyak wangi. Tak kira lah jenis calik lagu ni ke, ataupun yang apa tu, spray ke. Okay. Bahkan dia mahal pun tak apa, sebab maksud dia tu wangi. Kalau lagi mahal, lagi wangi, lagi tahan, boleh beli, tidak menjadi membazir. Sebabnya menjadi sunnah untuk pakai minyak wangi, dan selama dia wangi lagi sunnah lah. Gitu, bang. Kalau allergic, guna perfume hak mana hak tidak ada kaitan dengan allergic dia lah. Kalau orang perfume tu ada kadang-kadang dia kulit dia sensitif ya. So kita pakai apa tu, dia panggil ambar. Ambar ni ada jenis minyak. Ada miski kasturi ya, jenis minyak lagu ni kan. Ni banyak dah macam-macam. Baik, dalil yang menunjukkan kesunahan perfume adalah semua bentuk Ustaz, kalau dia kata perfume tu dia beli hot US punya, hot Hugo ke hot gapo, kita kata okey, tak ada masalah. Okey, boleh pakai. Alkohol dia bukan alkohol makanan tu, dia makan macam alkohol hot sweat luka tu, jenis alkohol lain, bukan alkohol jenis makanan. Itu tak apa. Lagipun bila dah spray tu, dia dah vaporize tu, maknanya dia tinggal apa kita tu minyak wangi je lah. Waktu saya duduk di Madinah dulu, saya nak beli minyak wangi jenis macam ni kan, tapi dia ada botol spray. Saya kata macam mana minyak wangi biasa ni nak jadikan dia spray? Dia kata dia pancuh minyak wangi yang biasa tu, minyak wangi yang kita jual botol parti dia tu 25 ke berapa kan, mahal sikit lah. Dia ambil, dia letak dalam botol, lepas tu dia masukkan ada nisbah alkohol dia. Lepas tu dia goncang-goncang, ditutup. Lepas tu dia boleh keluar spray. Jadi macam tu pun boleh. So alkohol tu bukan alkohol minum ni. Alkohol tu nama dia je alkohol, tapi bukan jenis alkohol minum ni. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunyani thalathah. Nabi kata, aku ni dijadikan rasa cinta kepada dunia 3 benda. Nabi suka 3 benda. Pertama, Nabi kata wanita. Nabi memang suka pada kaum wanita. Nabi suka. Lepas tu Nabi kahwin. Nabi kahwin ramai. Memang fitrah, dan Allah Ta'ala jadikan dia untuk Nabi. Nabi suka. Kita pun orang lelaki ni memang patut ya cinta wanita, suka wanita. Dan aku panggil ubat kepada cinta tu memang kahwin lah. Kahwin. Tak salah dia, tak salah. Jadi sehari 2 hari ni timbul cerita macam-macam lah cerita. Saya dari satu sudut saya suka sebenarnya. Suka kerana apa? Suka kerana adanya orang normalisasi syariat. Di saat pihak-pihak pelaku maksiat berusaha menormalisasikan maksiat, ada pihak yang menormalisasikan syariat. Tu benda kita kena pandai jaga. Apa dia tu? Orang ni dia normalisasi maksiat. Maksiat dulu orang takut-takut nak buat. Bila dah ramai buat maksiat, dia jadi rasa bangga. Normal benda tu. Orang isap rokok di jalanan, normal. Orang pakai pakaian seksi, normal. Dulu nak pakai skirt pun orang malu-malu. Orang non-Muslim je pakai. Tu pun orang non-Muslim, bukan dulu daripada tok nenek dia dulu pun tak pakai pakaian seksi macam tu. Tapi lama-kelamaan dinormalisasikan. Normal akhirnya sekali, pakai skirt pun orang tak malu, tak pakai tudung pun tak malu, buat maksiat pun tak malu. Ni terkinja-kinja, anak-anak muda terkinja-kinja atas petah. Sampai terbuka aurat mereka macam tak malu. Normalisasi maksiat. Dating dulu jalan tu, anak orang muda jalan dengan pasangan, malu-malu. Lah ni tak. Orang boleh pergi royak ke mak. Mak saya nak keluar dengan dia, patah power dia. Mak dia, okeylah balik, jangan balik lambat. Normal, la ilaha illallah. Post pula dalam IG, duk jalan member dia, kawan, duk panggil baby, duk panggil papa, duk panggil.
Kita dengar pun macam Allah nak mutah dengar. Tapi kan normal. Normalisasi maksiat. Sebaliknya orang nak buat benda syariat, dia jadi macam takut-takut, kena kecam dan sebagainya. Dia buat syariat kot. Jadi saya nak minta kepada semua sahabat-sahabat, sokonglah orang yang menormalisasikan syariat, kita bantu, kita sokong. Orang menormalisasi maksiat, kita bantah. Benci perkara tersebut. Bukan sebab dia tak, kerana syariat itu yang kita perjuangkan syariat. Dan kita nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan menentang normalisasi maksiat. Ni sekarang ni siapa pergi kat kaum sejenis LGBT, 85,000 orang mari kat stadium. Ni mana orang? 95,000. Allahu Akbar. Ni saya nak sebut ni. Bab memang sehari dua hari cerita bab poligami lah kan. Di saat seorang lelaki berkahwin poligami, ramai orang marah. Padahal dia buat syariat. Waktu orang, contohlah saya tengok orang duduk tengok lakonan pelawak, seorang pelawak duduk buat dia panggil ayat cia-cia tu dia panggil pick up line. Duk buat pick up line, sokong. Padahal pick up line tu suami orang bagi kepada isteri orang. Duk cia ya tepuk tangan. Bila ada seorang wanita nak suap kepada dia yang bukan mahram, nak suruh suap, orang tepuk tangan. Ini maksiat yang dinormalisasikan. Sedangkan orang berkahwin dihentam, dikecam dan semacamnya. Jadi sebab tu berdasarkan hadis ni jangan peliklah. Bukan terpelik. Memang Nabi SAW kata Nabi diberikan rasa cinta kepada dunia 3 benda. Walaupun hadis ni ada pertikaian ni dhaif, tapi dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala pun sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Ta'ala memang hiasi dalam diri manusia lelaki ni terutamanya cinta kepada wanita. Kemudian Nabi ni dia suka kepada perfume. Nabi pakai perfume. Nabi suka kepada perfume. Dan yang ketiga, Nabi suka apa? Qurrati aini fis salah. Hiburan Nabi, qurratu aini, hiburan Nabi, dijadikan hiburan Nabi dengan salat. Jadi kalau dia stres dan sebagainya, seronok Nabi tu Allahu Akbar. Seronoknya boleh solat. Jadi kalau orang duk main terkenyang dia balik, aku happy lah hari ni boleh pergi konsert. Nabi tak. Nabi rasa happy dia boleh solat. Dijadikan ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan hiburanku, penenang hatiku, kesenanganku dijadikan dalam solat. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sunnah pakai minyak wangi ni untuk lelaki pakai. Baik, adapun untuk wanita juga sunnah untuk suami dia pakai untuk suami. Kalau pakai di luar daripada rumah boleh menarik perhatian lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram, itu malah termasuk dalam dosa. Okey. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata dalam surat yang ditulisnya kepada sahabat-sahabatnya saat dia berada dalam penjara Iskandariyah, Nabi SAW bersabda, diberikan rasa cinta kepadaku dari dunia, wanita dan perfume. Lalu beliau bersabda, dan dijadikan kesenanganku dalam salat. Baginda tidak bersabda diberikan dari cinta kepadaku dari dunia kalian 3 perkara. Maknanya yang awal ni kata Ibn Taymiyah, yang dhaifnya yang awal, dijadikan kesenangan perkara 3 kan, salasah. Perkataan 3 perkara ni yang tak ada. Tapi riwayat hak ni ada, cinta dunia, cinta wanita, cinta suka minyak wangi, suka wanita, suka minyak wangi, dan jadikan kesenanganku dalam solat tu ada. Yang Ibn Taymiyah sebut 3 perkara ni, salasah ni yang dipertikaikan. Sebagaimana yang dirafa'kan, dinisbahkan kepada Nabi oleh sebahagian orang. Berarti bukan sekadar 3 lah. Itu antara Nabi sebut, Nabi ni diberikan rasa cinta daripada dunia, antaranya wanita, antaranya minyak wangi, dan dijadikan kesenangan Nabi untuk solat. Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai,
oleh Imam Ahmad dan Nasai bahawa dunia yang dicintai oleh Nabi adalah wanita dan perfume, wanita dan minyak wangi. Ini adapun yang sesuatu yang menyenangkan akan didapatkan dengan mendapatkan yang dicari, dan hal itu ada dalam salat. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa dia. Baik. Dari Anas bin Malik, jadi Nabi SAW ni kata sunnah yang pakai minyak wangi ni. Dari Anas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menyentuh kain sutra dan dibaj. Dibaj ni juga kain lah, yang lebih lembut dari tangan Nabi SAW. Dan aku tidak pernah mencium keharuman yang lebih harum daripada keharuman Nabi SAW. Jadi Nabi ni dia sendiri pun dah harum dan dia suka pakai minyak wangi. Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan istijmar. Dari Nafi' dia kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan istijmar. Dia beristijmar dengan menggunakan aluwah yang tidak bercampur dengan yang lain dan dengan kafur yang diberi aluwah, dan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristijmar. An-Nawawi rahimahullah berkata, istijmar yang dimaksudkan di sini adalah memakai haruman-haruman dan bertabakhur dengannya. Tabakhur ni apa? Bakhur. Bakhur apa bakhur? Minyak wangi yang guna asap. Bukhar. Bukhur. Itu Nabi ni dia pakai minyak wangi dan dia juga tabakhur. Tabakhur ni jenis minyak wangi guna asap. Orang Arab biasalah. Dia kayu gaharu tu, dia bakar kayu gaharu keluar asap. Asap tu bau wangi. Maka dia pun ambil kain dia tutup asap tu, dia kepung asap tu, jadi asap tu kena kat pakaian dia, lekat bau minyak wangi. Terambil dari kata mujmar, iaitu bakhur, menyalakan dupa yang harum ataupun aluwah. Asma'i, Abu Ubaid dan ahli bahasa yang lain. Adapun aluwah, Al-Asma'i, Abu Ubaid dan ahli bahasa yang lain berkata ialah kayu yang digunakan untuk dupa. Tempat itulah macam itulah arang hak kita guna tu. Perkataannya ghairu ghairu mutarrah ni. Apa dia? Ghairu artinya muta'arah banyak. Muta'arah patutnya. Ghairu muta'arah. Muta'arah iaitu tidak bercampur dengan wangian-wangian yang lain. Dalam hadis ini, tak apalah. Dalam hadis ini terdapat dalil kesunnahan mengenakan wangi-wangian untuk kaum lelaki, sebagaimana ia juga disunnahkan untuk kaum wanita. Akan tetapi, ingat, disunnahkan untuk kaum lelaki parfum yang semerbak harumnya dan warnanya tidak nampak. Adapun wanita, jika ia hendak keluar rumah, ke masjid atau ke tempat lain, dimakruhkan untuknya mengenakan parfum yang memiliki bau semerbak. Kaum lelaki lebih ditekankan lagi untuk mengenakan parfum pada hari Jumaat dan hari raya, iaitu pada saat menghadiri perkumpulan kaum muslimin, majlis zikir, majlis ilmu, ataupun ketika hendak berhubungan dengan isterinya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi berdasarkan hadis ni yang kita dah baca ni, sunnah untuk pakai minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka bau yang tidak sedap. Dalam hadis di dalam Sahih Bukhari, pada hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka mendapati darinya bau yang tidak sedap. Okay. Baik, dalam hadis yang lain, minyak wangi yang terbaik adalah misk kasturi. Jangan pula orang ambil video saya ni buat iklan minyak kasturi kijang dan sebagainya nah. Ada orang ambil Facebook. Tapi ni hadis Nabi lah, kita baca hadis Nabi.
Dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita Bani Israel yang mengenakan misk pada cincinnya. Dan misk adalah perfume yang terbaik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minyak wangi kalian yang terbaik adalah misk kasturi. Yang lebih utama bagi seorang Muslim adalah mengenakan perfume paling baik yang dia dapatkan. Tak kira lah, kalau tak dapat kasturi, cari yang baik, sedap. Jangan kita sedap, orang lain tutup hidung macam ni. Oh, kuatnya bau dia. Ada juga. Kita ni kadang-kadang kita kena pilih minyak wangi yang kita rasa selesa dan orang pun rasa selesa. Tujuan dia supaya kita duduk dengan orang tidak mengganggu dan orang pun rasa tenang duduk dengan kita. Kalau tiba-tiba dia pakai minyak wangi dia tu, dia rasa aku sedap minyak wangi. Apa tengok depan orang tutup hidung belakang. Lepas tu bahalah pakai minyak wangi tu dah. Jangan pakai. Dia seorang dia rasa sedap, orang lain rasa tak sedap. Payah kata gitu. Baik. Demikian Nabi SAW mengenakan minyak wangi saat beliau akan berihram dengan perfume yang terbaik yang beliau dapatkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya Rasulullah SAW jika hendak berihram mengenakan minyak wangi yang terbaik yang beliau dapatkan. Kemudian dimakruhkan untuk tolak pemberian minyak wangi. Kalau ada orang minyak wangi, ambil minyak wangi. Dia pun buka. Dia, alah, kita pun ambil. Jangan tolak, pakai lagi. Pakai lagi. Jangan tolak minyak wangi, tak balik. Sebab apa? Ada hadis. Anas radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Dan dalam hadis yang ini nombor 5 hadis Bukhari kan. Dalam hadis yang seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditawarkan kepadanya minyak wangi, maka hendaklah dia tidak menolaknya, kerana ianya harum baunya dan ringan untuk dibawa. Tak ada apa. Olok tangan, okey je, bukan nak bagi susah pun. Wangi. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditawarkan kepadanya rihan, maka hendaklah dia tidak menolaknya kerana ia ringan dibawa dan harum baunya. Rihan adalah tanaman yang memiliki bau yang harum. Mungkin juga makna rihan atau raihan dalam hadis ini seluruh jenis parfum yang berasal daripada kalimah raihah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Munziri. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, aku berkata, poros hadis ini satu, yakni asal usul hadis ini satu. Lebih banyak yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tib lebih banyak serta lebih kuat hafalannya, maka riwayat mereka lebih utama. Antara rihan dengan tib. Tib ni kata umum, ya. Rihan ni sejenis khusus. Maknanya umum tu lebih utama. Siapa-siapa yang ditawarkan mana-mana minyak wangi, maka jangan tolak. Ya. Sepertinya yang diriwayatkan hadis ini dengan lafaz rihan menghendaki keumuman sehingga tidak khusus minyak wangi buatan sahaja. Okay. Ibnu Al-Arabi berkata Rasulullah SAW tidak pernah menolak minyak wangi kerana baginda sangat menyukainya dan selalu memerlukannya melebihi yang lain. Kerana beliau selalu bermunajat kepada zat yang tidak kita tidak bermunajat kepadanya. Penulis Aunil Ma'bud rahimahullah, Syekh Mubarak Furi, berkata hadis ini menunjukkan bahawa menolak pemberian minyak wangi bertentangan dengan sunnah. Siapa yang tolak menyelisihi sunnah. Kerana dari sisi zatnya parfum itu ringan dan tidak memberatkan. Dari sisi sifatnya dia wangi dan tidak mengganggu orang yang ditawarinya. Maka tidak ada alasan untuk menolak. Kerana setiap hal yang bersifat seperti ini akan disukai oleh setiap hati dan diinginkan oleh setiap jiwa. Jadi mengenakan parfum lebih ditekankan dalam beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan yang kita ni memang sunat pakai parfum ni. Cerita panjang ni. Saya ingat kita kena sambung pada pertemuan kita akan datang bila
kita sunat pakai perfume. Nampak gayanya ustaz pun kena promote perfume lebih lagi nah. Nanti keluar produk perfume ustaz pula lepas ni. Daripada orang ambil elang kata kita dah kita jual perfume. Ada kawan kita yang jual perfume, alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat kita Mutalha pun jual, dan ada kawan-kawan kita lain. Boleh nanti PMT pun boleh jual perfume depan ni boleh. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung berhenti setakat tu dulu, okey? So kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan dengan waktu-waktu untuk kita sunat pakai perfume.